kita punya pembelajaran untuk mata pelajaran sains untuk tingkatan 4. Okay. So malam ini saya akan mulakan dengan bab baru iaitu bab 7, koordinasi badan. Okay, so kita tengok dalam bab 7, okay, saya harap semua saya dah share, betul tak? Okay, saya harap semua nampak skrin ini, semua nampak skrin? Okay tak? Right, bagus Nur Sofia, respon anda, terima kasih. Okay, so kita tengok bab 7. Untuk bab 7, sistem endoktrin manusia. Okay, kita tengok sistem endoktrin manusia dan fungsinya. Okay, sistem endoktrin manusia terdiri daripada kelenjar endoktrin yang merembeskan bahan kimia yang dikenali sebagai hormon yang mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Okey, maknanya kat sini sistem endokrin ni dia menghasilkan hormon. So hormon itu dapat menggerakkan badan kita. Okey. So kalau awak tengok sistem endokrin ni ada dekat otak, ada dekat mana lagi? Kat buah pinggang ya. Lagi apa? Saya rasa ada beberapa lagi, cuba kita tengok balik kan. Alright. Kelenjar endoktrin merupakan kelenjar tanpa duktus. Duktus tu maksud dia apa? Dia macam duktus ni kalau tak silap dia macam karung, macam ada cecair gitu kan. Oleh itu hormon dirembeskan daripada kelenjar doktrin terus ke dalam aliran darah. Terus masuk dalam aliran darah Okey, hormon dirembeskan daripada kelenjar endoktrin terus ke dalam aliran darah. Okay, sistem endoktrin memberi tindak balas yang lebih perlahan berbanding dengan sistem saraf, namun kesannya lebih lama. Okay, nanti kita tengok contoh-contoh ya. Tu ada contoh kat bawah nombor 6. Hormon berfungsi untuk mengawal atur proses-proses fisiologi dalam badan seperti homeostasis. Okey, fisiologi maksudnya dalam badan kita dia ada dalam proses-proses dalam badan kita tu dia panggil fisiologi. Okey, seperti homeostasis. Homeostasis ni menseimbangkan suhu dalam badan ya. Okey, lagi pertumbuhan pun ada hormon untuk pertumbuhan. Mengawal pertumbuhan. So hormon mengawal suhu, mengawal pertumbuhan tumbesaran dan juga ada hormon mengawal pembiakan. Maknanya segala perkara yang ada kaitan pembiakan, hormon ni kawal. Okay, dalam koordinasi badan. Setiap hormon mempunyai satu atau lebih organ sasaran, iaitu organ yang bergerak balas terhadap hormon tersebut. Nanti kita tengok kat sini ya, contoh. Kelenjar endoktrin utama dalam badan lelaki dan badan wanita ada yang sama dan ada yang berbeza. Kalau saya tak silap, kita boleh kata 90 ke 80% sama ya, wanita dengan lelaki, cuma di bahagian hormon pembiakan berbeza. Okay. Alright, so kelenjar endoktrin utama dalam badan lelaki dan perempuan adalah seperti berikut. Yang pertama, kelenjar pituitari berada dalam otak ya, dalam brain otak ya. Kelenjar pituitari, dia ada kawal certain benda. Nanti kita cek setiap satu kan. Okay, B, kelenjar adrenal. Adrenal adalah di bahagian adrenal buah pinggang. Okay, and then kita ada kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni di bahagian ni tekak kita ni kan, ada kelenjar thyroid. Seterusnya, ini untuk lelaki dia ada kelenjar endoktrin yang dinamakan, di sini kelenjar utama dipanggil testis. Kelenjar ini menghasilkan hormon untuk lelaki. Okay? Jadi kalau orang lelaki tu badan dia lebih besar, lebih kuat,
Betul tak? Ada bulu, contoh kan, berbulu, ada misai, ada janggut, lagi apa? Bulu dada. Perempuan tak ada semua tu. Okey, laki je sebab dia ada hormon di sini yang mengawal tu. Sebagai dia kata sebagai lelaki, dia ada ciri-ciri tersebut. Dan kita ada E di sini adalah pankreas. Pankreas adalah, apa dia pankreas? Ni dia. Ni dekat bawah perut kita ni, nampak kat bawah perut tu kan ada pankreas. Dia mengawal, nanti kita tengok apa benda dia kawal. Okey, dan akhir sekali ialah untuk hormon kelenjar endoktrin yang dinamakan sebagai ovari. Okey, ovari ini adalah sistem pembiakan perempuan. Dia ada macam ni kan, ada macam pemegang macam tu kan. Dia menghasilkan apa tu, apa dia panggil, ovum, telur. Kat sini dia menghasilkan ovum. Semua dikawal oleh endoktrin dari dalam ovari tersebut. Okey. Cuba awak tengok ya, betapa kita kata betapa uniknya Allah ya. Kita sebagai orang Muslim, kita tengok dari segi perspektif bagaimana kejadian manusia ya, lelaki dan wanita berbeza. Betul? Tapi zaman sekarang dekat negara barat dia dah tak boleh bezakan lelaki dengan perempuan. Dia nak jadi apa? Laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Boleh tak? Tak boleh. Kita sebagai orang Islam, kita kena kekalkan kita punya kejadian kita daripada Allah. Kalau lelaki, lelaki lah. Kalau perempuan, perempuan lah. Nak jadi lelaki, nak jadi perempuan, macam mana? Kita nak ubah kejadian Allah, itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Okay? Dilarang dalam agama Islam. Lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Tak boleh. Right? Okay. So ini adalah Rajah 7.2. Sistem endoktrin manusia. Boleh faham? Okay, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 5 dan 6 ni mengikut sama ada jantina lelaki ataupun jantina perempuan ya. Okay. So, di sini kita boleh lihat, dia pecahkan lagi dan ini adalah dalam bentuk jadual ya untuk awak mudahkan anda semua untuk ingat. Oh banyak ni, satu page Okay, so kita besarkan di sini. Alright, so kita tengok di sini kelenjar endoktrin yang dinamakan sebagai pituitari. Kelenjar pituitari ni ada di bahagian otak. Okay. So, hormon utama yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari adalah yang pertama dinamakan hormon ADH, iaitu antidiuresis. Apa fungsi dia ADH? Merangsang penyerapan semula air di tubuh pengumpul ginjal. Dia dihasilkan di otak ya, hormon ni. Tapi dia mengawal penyerapan air di buah pinggang. Buah pinggang tempat lain bukan kat dalam otak. Dia kawal dekat buah pinggang, penyerapan air. Cuba bayangkan kalau katalah contoh kan, berlaku sesuatu, terjatuh ke, terlanggar ke, aksiden ke di bahagian otak. Tak boleh berfungsi ya. Bahagian ginjal ni out. Sebab di bahagian otak ini affected ataupun terkesan daripada kecederaan. So di sini tak dapat berfungsi. Okey, seterusnya hormon yang kedua ya yang dihasilkan oleh pituitari adalah hormon perangsang thyroid. Okey, apa itu thyroid? Awak ingatlah ni THH. Okey, thyroid. Okey. H tu hormon H tu hormon. Okey, antidiuresis hormon. Dalam bahasa Malaysia, hormon antidiuresis. Hormon perangsang thyroid dipanggil thyroid stimulation hormone. Masuk Inggeris kan. Okey. Fungsi untuk hormon perangsang thyroid? Dekat brain kita, dekat otak kita mengawal dekat bahagian thyroid bahagian thyroid. Okey, merangsang penghasilan dan perembesan thyroksina daripada kelenjar thyroid. Kalau awak tengok ada
Mungkin awak ada kenal orang-orang tertentu ataupun mungkin awak boleh dengar cerita-cerita tertentu di mana ada orang mempunyai penyakit di bahagian thyroid. Boleh jadi masalah di bahagian hormon tersebut. Okey. Mungkin dia tidak berfungsi dengan cara yang betul kan, merangsang. Jadi untuk thyroid ini dihasilkan dalam otak kita tau. Di kelenjar pituitari. Okey, selain daripada itu, proses fisiologi yang terlibat ialah, okey, kalau awak tengok penyerapan semula air di ginjal, dia mengawal suhu. Okey, dan juga untuk merangsang penghasilan dan perembesan thyroksina daripada kelenjar thyroid ini juga di bahagian thyroid dia mengawal suhu. So bayangkan kalau hormon di bahagian thyroid ke ataupun hormon di bahagian ginjal ni tidak berfungsi dengan baik, masalah dengan suhu badan boleh jadi sebab dia tak boleh mengawal dengan betul. Okey, so seterusnya kita pergi kepada hormon yang ketiga iaitu hormon perangsang follicle. Follicle stimulation hormone. Merangsang perkembangan folikel dalam ovari dan sperma dalam testis. Hormon perangsang folikel. Dia merangsang perkembangan folikel dalam ovari dan juga sperma dalam testis. Maksudnya hormon-hormon yang kat dalam sistem pembiakan juga dikawal oleh otak. Bayangkan semua dekat pituitari. Dia mengawal bahagian pembiakan. Seterusnya hormon yang keempat ialah hormon pelutinan. Lutein hormon. Okay, pelutinan hormon menghasilkan pengovulan dan pembentukan korpus lithium dalam ovary. Ini kalau awak nak tahu tentang apa benda korpus ke apa benda ni kan. Kita bayangkan merangsang pengovulan. Pengovulan tu maksudnya penghasilan telur. Ovule adalah telur. Okey, jadi korpus lithium kita tahu tu ada benda lah. Ada elemen dalam ovary tersebut lah. Okey, yang tu kena belajar lebih tinggi lagi lah. Okay. Kalau pengovulan ni penghasilan telur kan sel pembiakan perempuan kan dia menghasilkan telur, bila dia bergabung dengan sperma dia akan menghasilkan zygote, betul tak? Is it zygote? Okey. Dengan di sini awak boleh tahu ini penghasilan telur dikawal oleh hormon pelutinan. Dan ini kedua-dua ini perkembangan folikel ovary dan juga sperma dalam testis, merawat pengovulan dan pembentukan korpus ini berkaitan dengan fisiologi yang melibatkan tentang pembiakan. Semua dikawal oleh otak. Bayangkan kalau terantuk ke, jadi apa-apa kat otak ke, ini semua tak jalan. Okey. Dan di bahagian otak juga terdapatnya hormon pertumbuhan iaitu disebut sebagai growth hormone. Jadi kat sini masalah ni. Kalau ada berlaku sesuatu yang tak kena di bahagian hormon pertumbuhan yang kat dalam otak kan, yang dikawal hormon tersebut dihasilkan di situ di dalam otak, boleh jadi pertumbuhan tu terlalu tak boleh dikawal. Boleh jadi kalau dia tinggi melampau. Kalau dia jadi kecil, dia rendah, kenet pun boleh jadi di bahagian hormon tu tersebut. So di sini kita tak boleh kawal semua ni. Awak rasa siapa yang kawal semua ni? Awak rasa siapa yang kawal? Halo? Semua senyap. Okay, ada 11 orang. Okay, very good. Ramai hari ni. Alright, so kita tak boleh kawal hormon-hormon ini yang berlaku dalam badan kita. So kita sebagai orang Islam sekali lagi kita tahu bahawa hormon dalam badan kita ini tidak lain dan tidak bukan dikawal oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Hormon pertumbuhan. Okey, apakah fungsinya? Merangsang pertumbuhan dan penghasilan protein. Okey, merangsang pertumbuhan dan penghasilan protein, mengekalkan komposisi badan dewasa yang sihat seperti jisim, otot dan tulang. Maksudnya pembesaran lah. Otot, otot, tulang membesar ke mengecil ke,
boleh lagi membesar ataupun pembesaran dia pada kadar yang normal. Tapi mungkin ada kalau tengok mungkin orang tu tapi tinggi dah jadi giant, betul tak? Itu dia dah ada masalah di bahagian hormon ya, yang hormon tersebut, hormon dia yang tak terkawal. Sama juga kalau bantut, betul tak? Bantut pun sama, masalah di bahagian hormon jugalah. Okey, doakan semua mempunyai hormon yang apa dia? Hormon yang normal insya-Allah. Okey, so semua ini terlibat dengan pertumbuhan. Okey, kita pergi pada kelenjar thyroxina. Apakah dia tugas kelenjar thyroid yang disebut sebagai thyroxina itu? Yang pertama, mengawal atur kadar metabolisme sel badan. Metabolisme ialah apa? Pembakaran dalam sel badan ya, metabolisme ya. Dan juga meningkatkan suhu badan. Okey, dia kawal suhu badan. Ini ada kaitan dengan homeostasis iaitu suhu dalam badan. Okey. Juga thyroxina membantu pertumbuhan fizikal dan perkembangan mental kanak-kanak. Okey. Membantu pertumbuhan fizikal, pembesaran jugalah. Dan juga perkembangan mental. So doakanlah ya bahagian kelenjar-kelenjar hormon ni semua dalam keadaan yang baik. So kita kena jaga diri kita, betul tak? Kalau kita tak jaga diri kita, kalau dalam Islam berdosa, betul tak? Sebab badan kita adalah anugerah Allah, betul? Anugerah Allah, anugerah Tuhan. Jangan orang barat dia kata my body is my body. Mana boleh? Kau my body is my body, kalau jadi apa-apa kat body kau kena minta tolong dengan siapa, betul tak? So my body is Allah yang punya. Kita orang Islam kita percaya itu semua. Tak boleh suka-suka hati nak buat dengan badan kita, nak tukar-tukar sana sini tak boleh. Sebab badan kita adalah milik Allah. Faham? Okey, milik Tuhan lah. Kita orang Islam yang tak Islam tu lain lah cerita dia kan. Alright, so kita tak boleh ikut apa kefahaman yang orang barat sebab dia orang tak ada Tuhan. Dia orang tak ada agama pun sebenarnya, atheist, tak ada agama. Dia fikir benda bukan-bukan. Setakat apa yang fikiran dia boleh fikir, tu je yang dia fikir. Kita ada guide, ada guidance, ada apa dia? Ada panduan kita kita sebagai umat Islam, kita ada panduan dalam hidup ya. Okay, so seterusnya. Alright, kita tengok kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah berada di mana? Adrenal. Nama adrenal ni boleh mengingatkan anda tentang buah pinggang. Adrenal is buah pinggang. Adrenal. Okay, so kalau cerita adrenalina adalah hormon yang dikeluarkan daripada buah pinggang tersebut. Apa yang dia buat? Okay, apakah yang dia bantu menyediakan badan semasa keadaan cemas? Dengan meningkatkan kadar denyutan jantung, kadar respirasi, betul. Kalau awak cemas, jantung berdenyut dengan laju, awak akan berpeluh. Contoh awak rasa kena kejar di hantu, contoh kan. Ataupun kena kejar di anjing. Tentulah jantung berdenyut dengan mengepam darah dengan laju dan juga denyutan jantung anda menjadi semakin kerap. Kadar respirasi akan menjadi semakin tinggi iaitu berlaku perpeluhan, tekanan darah lebih tinggi, yes, kadar metabolisme menjadi lebih tinggi, kadar aliran darah juga ke otot dan ke otak menjadi semakin laju, aras glukosa dalam darah serta kandungan asid lemak dalam darah dan membesarkan saiz mata anda. Terkejut kan? Lari tu, terkejut. Ini membesarkan saiz anak mata. Alright, so semua ini adalah homeostasis. Dia homeostasis ni sebenarnya it's not only suhu, dia juga boleh jadi dia ada kaitan dengan suhu, tapi homeostasis ni dia adjust. Dia boleh adjust, dia boleh apa nak cakap adjust dalam bahasa Melayu. Dia boleh ubah suai. Okay, kalau jantung boleh memperlahankan. Kalau tiba-tiba jadi sesuatu dia boleh meningkatkan denyutan jantung. Sama juga dengan kadar respirasi. Kalau dalam keadaan biasa dia jadi slow down. Kalau dalam keadaan cemas dia akan jadi lebih berpeluh dengan banyak. Contoh awak masuk exam, macam mana? Kalau masuk exam berpeluh tak? Kalau setengah yang berpeluh tu tangan tu berair, betul tak? Peluh keluar.
Contoh, tu kena bawa apa? Kena bawa sapu tangan lah kan, ataupun tisu okay. Alright, so ada kaitan homeostasis tu sesuatu yang awak boleh kawal lah. Kalau jantung boleh kawal, okay, dia kawal dengan automatik ya. Kalau dalam keadaan relax, jantung slow down. Berdenyut dengan kadar biasa. Kalau tiba-tiba takut ke, cemas ke, terkejut ke, jantung akan berdenyut dengan lebih laju. So maknanya dia ada kawalan di situ. Alright, so seterusnya kita pergi pada insulin. Also juga adalah dalam keadaan homeostasis ya, dia boleh adjust, dia boleh kawal. Alright, pancreas, insulin. Okay, hormon yang dihasilkan di pancreas nama dia insulin. Alright, satu insulin, yang kedua ialah glucagon. Insulin macam mana cerita dia? Menurunkan aras gula dalam darah dengan cara merangsang pertukaran glukosa berlebihan kepada glycogen untuk disimpan di dalam sel hati dan otot serta merangsang pengoksidaan glukosa. Sebab tu kan kalau awak tengok kan setengah orang yang sakit kencing manis kan ataupun diabetes, dia orang perlukan insulin daripada luar. Boleh jadi insulin dalam badan mereka sudah tidak dapat berfungsi dengan betul, dengan baik. So mereka perlukan injection insulin daripada luar. Okay, untuk mengawal kadar glukosa dalam darah. Okay, dia mengawal glukosa dalam darah insulin tersebut. So ini dalam kategori homeostasis juga, dia boleh adjust. Okay, boleh adjust. Kalau kurang, boleh tambah insulin. So akan mengawal keadaan glukosa dalam darah tersebut. Okay, glucagon, untuk apa glucagon? Meningkatkan aras glukosa dalam darah dengan cara merangsang penukaran glycogen kepada glukosa. Okay, meningkatkan glukosa dalam darah dengan cara yang ini menurunkan kadar glukosa untuk insulin. Glucagon meningkatkan aras. So opposite lah. Ini insulin menurunkan kadar glukosa dalam darah. Glucagon meningkatkan aras glukosa dalam darah dengan cara merangsang penukaran glycogen kepada glukosa. So ini adalah juga boleh adjust. Boleh adjust maksudnya homeostasis. Macam tadi suhu tadi kan, yang first tadi kan. Macam yang ni, penyerapan semula air ni semua, actually air tu menyejukkan badan. Kalau ginjal tak berfungsi, air tak boleh sekelip ataupun beredar dengan baik dalam badan, for sure badan awak akan jadi suhu tak boleh kawal lah kan. So seterusnya kita pergi pula kepada sel pembiakan. Okay, ovary, kita cerita ovary dulu. Dalam ovary ada dua jenis hormon yang dihasilkan, iaitu yang pertama estrogen dan yang kedua ialah progesteron. Okey, estrogen apa fungsi dia? Membaiki dan merangsang penebalan dinding uterus untuk kaum wanita kan. Dia kan datang haid, betul tak? Datang haid setiap bulan. So dikawal oleh hormon estrogen. Jadi untuk wanita yang menopause contoh kan, yang menopause mungkin estrogen dia dah tidak berfungsi, sebab tu tidak ada lagi haid, dah stop, betul tak? Sebab dia tidak lagi dirangsang oleh estrogen lah. So mungkin hormon estrogen ni sudah berkurangan. Dan juga fungsi untuk estrogen, apa yang estrogen buat? Dia membantu merangsang perkembangan organ seks perempuan. Maksudnya dia sekelip bahagian dalam sel pembiakannya, contoh ovum, dalam ovary kan, dinding dan sebagainya tu dikawal oleh sel estrogen. Maknanya dalam sel pembiakan wanita, dia berada dalam ovary ni, dia menghasilkan hormon estrogen. Banyak dia punya fungsi dia. Yang ketiga di sini ialah merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder ni contohlah macam kalau lelaki tu banyak bulu, contoh bulu apa, janggut, misai, entah-entah bulu ketiak saya tak tahu kan. Okey, tetapi untuk wanita mungkin tak ada. Mungkin tak ada kan. Janggut misai tak ada. Bulu ketiak saya wallahualam. Okey.
Selain daripada itu, dia merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada wanita seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul. Jadi bahagian punggung ni besar sikit berbanding dengan lelaki. Tengok lelaki kan kempis saja. Perempuan lebih ada shape, ada bentuk. Ni saya cakap benda betul dari segi sains. Okey, perkembangan payudara ya. Jadi perempuan ada payudara, lelaki ada ke tak? Lelaki tak ada sebab dia tak ada estrogen. Problem dia, ada manusia-manusia yang kat luar tu tiba-tiba nak jadi perempuan. So dia inject estrogen ni masuk dalam badan dia. Jadilah timbul lah apa-apa yang patut tak timbul. You faham tak? Kan? Dia inject hormon estrogen dalam badan ni jadilah kurang janggut, kurang misai, tiba-tiba naik payudara. Betul? Cuma dekat bahagian pembiakan je dia tak ada. Tapi problemnya untuk orang yang lagi ekstrim, dia pergi tukar ni. Sel pembiakan ni lagi dahsyat. Ini ya Allah. Saya rasa ini kalau you baca tentang orang-orang yang telah tukar ni semua kan, dia orang semua cerita pasal masalah sakitnya di sini di bahagian ini sebab dia pandai-pandai tukar. Sebab tu saya kata ini adalah kejadian Allah. Jangan pandai-pandai nak tukar. Faham? Jangan pandai-pandai nak tukar kan. Kalau tukar memanglah tercapailah niat tetapi kat akhirat besok lah. Tak boleh tukar kejadian Allah. Jangan main-main ya. Alright, so ini semua estrogen adalah membantu untuk hormon kaum wanita sahaja. Okay. Dan satu lagi hormon untuk kaum wanita di bahagian sel pembiakan ialah progesteron. Progesteron apa dia buat? Fungsinya apa? Ini tengok ya. Untuk progesteron menyediakan dinding. Okay, pukul apa dah sebentar? 43. Okay, kita ada 15 minit lebih kurang. Okay, progesteron menyediakan dinding uterus untuk penempelan embrio. Tengok ya. Bila berlaku persenyawaan, betul tak? Antara telur dengan sperma, dia akan menghasilkan zygote. Zygote ni kalau tak ada progesteron ni, dia akan berenang-renang entah mana-mana. Dia akan melekat. Dia akan melekat di bahagian fallopian tube. Kan? Awak dah belajar ke belum ni? Fallopian tube yang macam tangan tu. Dia akan melekat di situ. Okay. Right. So ini adalah tugasan yang dilakukan oleh hormon progesteron. Cuba awak tengok aduh, unik betul lah manusia ni kan. So kalau kita tak appreciate kejadian kita, kita ni ya Allah, kita tak bersyukur Okay. Nak pula Tuhan tengok Tuhan buat kita tak ada apa-apa, cantik, menarik, sehat. Kena banyak bersyukur. Kalau awak tengok kejadian manusia sangat-sangat unik. Okay. So last di sini adalah kita tengok testis. Testis adalah menghasilkan hormon testosteron. Nama dahsyat. Okay, testosteron. Ni perempuan tak ada lelaki je. Okay, apa yang testosteron bantu untuk sel pembiakan lelaki? Fungsinya yang pertama, merangsang pembiakan sperma dan organ seks lelaki. So tengoklah, lain kan? Betul tak? Dia menghasilkan sperma dan juga organ seks lelaki. Jadi di sini juga adalah satu anugerah Ada orang, ada antara manusia yang bahagian ini tidak berfungsi dengan baik. Ada. Jadi kita kena banyak bersyukur lah kan, betul tak? Dan juga seterusnya merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada lelaki. Saya beritahu tadi lah, lelaki macam mana? Badannya besar, tegap, gagah, janggut, berbulu sana, berbulu sini kan. Okey, contoh ya. Dan ini adalah ada kaitan dengan pembiakan. Okey, boleh faham semua? Okey, so kita pergi pada ini ada sikit input extra. Kelenjar pituitari juga dikenali sebagai kelenjar utama, master gland. Yes. Dia kawal banyak benda di bahagian pituitari. Maksudnya kalau jadi apa-apa dekat otak, tak boleh berfungsi lah. Cuba awak tengok kan contoh
mungkin ada setengah orang dia kena stroke, betul tak? Stroke dia salur darah burst dekat otak kan. Bila burst dekat otak, pecah, berdarah, so dia mungkin efek kelenjar pituitari. So tengok bila orang yang kena stroke dia akan lumpuh, betul? Sebab dia mungkin terkesan pada kelenjar pituitari tersebut. Maknanya bila kelenjar itu tak berfungsi, seluruh badan tidak dapat berfungsi. Sebab tu awak tengok ada antaranya, mungkin awak tengok ada yang minor, dia panggil minor Yang minor tu mungkin dia ada tak boleh cakap ke apa kan. Ada setengah minor lumpuh sebelah badan, tapi kalau major seluruh badan. Boleh faham Okay, so kena hati-hati di bahagian inilah pemakanan kita dan sebagainya lah. Okay Kelenjar pituitari dikenali sebagai kelenjar utama master gland kerana merembeskan hormon yang mengawal beberapa kelenjar hormon yang lain dan terlibat dalam banyak fungsi badan manusia termasuklah pertumbuhan. So kena jaga otak kita dengan baik Alright. Otak kita kena jaga. Okay, elok-elok jangan addicted. Okay, saya ada tengok tentang apa video tentang ada doktor dia buat apa tu, dia scan otak orang-orang yang otak yang normal dengan otak yang addicted. Tak kisahlah you addicted to what, tapi addicted ataupun ketagihan benda-benda yang tak baik, yang Islam larang saya cakap yang Islam larang, contoh dadah ataupun tengok benda-benda yang tak elok So doktor dia bandingkan otak orang yang normal dengan otak orang yang ketagihan benda yang tak baik, termasuklah yang dilarang oleh agama Islam kan. Agama Islam dia memang tahu dah. Okay, nanti saya cerita sikit. Okay, otak mereka mempunyai bentuk yang berbeza. Okay, otak normal dengan otak addicted, termasuklah dadah dan sebagainya, addicted to whatever yang bad things yang tak elok, otaknya akan jadi tak cantik. Tak cantik bentuk dia dan warna dia juga tak bagus. Okay, so nampaknya otak tu dah tak nak cakap kan, otak tu dah tak berfungsi dengan baik. Addicted to drugs, dadah dan addicted to benda-benda yang dilarang oleh agama Islam. So awak tahu tak, saya selalu cakap pada murid-murid saya, okay, pencipta kita ialah siapa? Boleh jawab tak? Pencipta kita ialah siapa? Allah. Yes, for sure Allah. Kalau saya kata pencipta kita Allah, Allah adalah engineer yang mencipta manusia. Awak ingat sampai bila-bila saya cerita kat awak ni, saya bagi tahu awak ingat sampai bila-bila. Allah adalah engineer yang menciptakan manusia. So Allah lebih tahu apa yang elok, apa yang tak bagus bagi kita. So benda yang elok Allah suruh kita buat. Benda yang tak elok Allah larang kita buat. Apa benda yang Allah larang kita? Belajar sains boleh kait dengan agama, betul tak? Apa yang Allah larang? Apa yang Allah larang? Semua senyap. Alkohol tu Allah larang. Dadah Allah larang. Benda tu merosak kan? Apa lagi? Tengok benda-benda yang tak elok Allah larang. Dan pergi mana? Dan melakukan apa dia? Seks yang haram. Allah larang. Sebab apa? Allah engineer yang dan makan binatang-binatang tertentu Allah larang. Sebab apa Allah larang? Sebab Allah tahu benda tu akan merosakkan manusia. Allah dah siap bagi tahu kita, jangan buat benda ni, jangan makan benda ni. It's not because of larangan tu menyusahkan kita. Sebenarnya larangan tu adalah larangan tu sebenarnya membantu kita untuk berfungsi dengan baik, especially you punya kepala otak. You faham tak? Especially otak kita, sebab Allah adalah engineer yang mencipta manusia. Dia tahu apa yang baik dan apa yang tak baik untuk manusia. So percayalah. Okay, percayalah cakap saya. Bukan cakap saya, cakap ni adalah ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga awak dapat daripada Al-Quran. Betul? Okay.
Okey, ini syarahan saya kali ini ya. Allah adalah engineer manusia, dia tahu apa yang baik, apa yang tak baik untuk kamu. Right. Dan seterusnya, ada lagi masa? Ada 10 minit. Okey, kita tengok di sini. Pengawal aturan rembesan hormon. Rembesan hormon daripada kelenjar endokrin dikawal atur oleh sistem saraf. Okey, dan juga hormon dan juga aras bahan. Aras bahan adalah termasuklah aras glukosa dalam darah. So semua ini dikawal. Pengawal apa ni panggil? Pengawal aturan rembesan hormon oleh saraf, iaitu seperti hypothalamus dalam otak. Hormon seperti hormon perangsang, thyroid dan juga aras badan. Okey. So kita tengok di sini hormon yang dikawal oleh sistem saraf. Okey, hormon yang dikawal oleh sistem saraf adalah daripada rembesan hormon daripada kelenjar pituitari dalam otak, thyroid dekat tekak, adrenal dekat mana ni? Buah pinggang. Okey, dikawal atur oleh hypothalamus setelah menerima impuls saraf daripada reseptor dalam sistem saraf. So rembesan hormon dikawal oleh kelenjar inilah. Tapi dia ada kaitan dengan reseptor dalam sistem saraf. Reseptor apa? Reseptor saraf lah. Dia macam elektrik tau dalam badan kita ni. Kalau awak boleh kaji, kalau awak tengok kan, reseptor ni dia macam dia hantar, sistem saraf ni dia hantar maklumat tau. Dia boleh hantar maklumat dalam badan kita semacam elektrik. Tahu tak? Macam alat, macam you contoh you mungkin you gunakan laptop. Betul tak? Gunakan laptop dah ada sambungan elektrik ke apa. Yang ni tak ada sambungan elektrik tapi dalam motherboard tu ada elektrik. Motherboard tu ada dia panggil reseptor juga. Dia tiru macam reseptor dalam brain kita ya. Ni dalam motherboard yang awak duduk apa type tu kat dalam tu. Okay. So actually orang yang buat motherboard ni pun dia tiru macam sistem brain kita jugalah dalam otak kita sebenarnya. Okay. Hypothalamus berfungsi sebagai penghubung dalam sistem saraf dengan sistem endokrin. Menghubungkan sistem okay, maknanya dalam otak hypothalamus dia menghubungkan antara sistem saraf dengan sistem okay, cuba tengok hypothalamus. Dia menghubungkan sistem katalah ni kelenjar pituitari. Okay, so hypothalamus ini menghubungkan kelenjar pituitari dengan sistem saraf. Okay, boleh ya? Hypothalamus itu menghubungkan kelenjar pituitari dengan sistem saraf. Kita tak tahu macam mana, ini nak kena kaji dengan lebih mendalam lagi. InsyaAllah kalau ada antara awak yang berminat untuk jadi doktor, ini boleh cek. Ini boleh belajar lagi dengan lebih mendalam kan. Kita cerita je kan. Okay. Kedudukan hypothalamus dan kelenjar pituitari dalam otak manusia adalah seperti rajah 7.3. Okey ya, dia adalah perantara menghubungkan. Selepas menerima impuls saraf, impuls ni macam elektrik ya. Elektrik yang dia hantar maklumat tadi macam impuls tu gerakan, denyutan. Impuls ni adalah denyutan dalam saraf. Denyutan ni macam elektrik lah. Okay, dalam reseptor hypothalamus akan menghasilkan hormon perangsang hypothalamus dan ataupun hormon perenjatan hypothalamus. Ini lebih detail lagi lah. Hormon perangsang hypothalamus merangsang rembesan hormon daripada kelenjar pituitari, manakala hormon perencatan hypothalamus merencat rembesan hormon daripada kelenjar pituitari, thyroid dan juga adrenal. Maksudnya dia menghasilkan dan dia macam dia spark tau. Perencatan tu macam dia spark, dia keluarkan that thing. Okay? Alright, boleh faham ya? Okay, so ini dia. Rembesan hormon dikawal atur oleh hormon lain. Kelenjar pituitari merembeskan hormon thyroid dan merangsang kelenjar thyroid
Okay, menghasilkan, merembeskan tiroksina dan juga suap balik negatif renjatan ini ya. Okay, so dia merembeskan tiroksina tu maksudnya hantar ke bahagian badan yang tertentu lah. Okay. Sewaktu hormon tiroksina rendah, kelenjar pituitari merembeskan hormon perangsang tiroksida. Okay. Okay, merangsang kelenjar tiroksida untuk merembeskan tiroksina lalu merangsang aras hormon tiroksina dalam darah. Okay, aras hormon tiroksina yang tinggi dalam darah akan merencat rembesan tiroksina tadi daripada kelenjar pituitari dan rembesan tu. Yang berlebihan daripada kelenjar tiroid dihentikan. So, okay, yang ini kan dia macam boleh kawal tau. Dia boleh kawal. Kalau lebih, dia kontrol. Kalau kurang, dia rembes. Automatik dia tahu. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu ni semua ni? Auto tau. Auto. Kalau kita menghasilkan barangan elektrik, kita boleh buat auto. Aircon, auto ada. Aircon dia panggil smart aircon kan. Yang dikawal oleh komputer kan. Okay, yang dikawal oleh komputer, kalau kat luar panas, dia sejukkan kat dalam rumah. Kalau kat luar sejuk, contoh kalau hari hujan kat luar, suhu kat luar sejuk, dia akan rendahkan. No, dia akan tinggikan suhu dalam rumah. Ada tapi ni mahal sikit lah air condition ini sebab dia guna apa? Dia guna apa tu kita kata macam AI lah konon. Kan? Dia guna kawalan yang automatik. Tapi badan kita ni automatik. Dahsyat tak dahsyat kan? Bila saya belajar tentang sains, saya akan lebih-lebih lagi appreciate ataupun menghargai kejadian kita. Betul tak? Kejadian Allah lah, bukan kita yang buat. Kejadian Allah terhadap badan kita ni. Manusia adalah ciptaan yang terbaik. Yang the best ciptaan Allah. Okay, manusia. Okay, manusia Okay, nombor 2. Selain daripada THS, hormon lain juga dirembeskan. So, apa yang awak boleh ni awak ingat ni lah. Gambar rajah ini awak boleh ingat dengan mudah bagaimana hormon itu dirembeskan secara automatik. Maknanya kalau kurang, dia akan rembes. Kalau terlebih, dia akan hentikan. Dahsyat ya. Okay. Seterusnya. Oh, ini sangat detail kan. Okay, rembesan hormon yang dikawal atur oleh aras bahan tertentu dalam darah, contohnya seperti glukosa yang menghasilkan insulin dan insulin ini menghasilkan glycogen dan glycogen pula menghasilkan glukagon untuk menghasilkan glukosa balik. Maksudnya, okay, kalau kurang dia hasilkan insulin. Insulin adalah untuk mengurangkan kadar gula. Okay, maknanya kalau dia insulin dia injek masuk dalam badan, maksudnya kadar gula tinggi. So dia masukkan insulin untuk mengurangkan kadar gula. Okay, bila kadar gula rendah, okay, dia akan injek balik gula masuk. Glukagon ni masuk dalam ini untuk menambahkan balik kadar gula tadi. So maknanya on and off. Ini pun auto. Faham tak? Ini pun automatic berlaku dalam badan kita. Siapa yang mengawal semua ni? Bayangkan. Ni pandai ke dalam badan kita mengawal semua ni? Siapa yang mengawal semua ni? Balik semula kepada Allah lah kan? Betul tak? Begitu juga tumbesaran. Kesan ketidakseimbangan hormon dalam kesihatan. Okey, cuba tengok di sini ya. Kesan ketidakhormon. Okey, ada lagi. Oh, dah pukul 9. Last kali boleh tak? Last Punca tidak keseimbangan hormon dalam badan kepada kesihatan. Pelbagai jenis penyakit dikenal pasti berpunca daripada ketidakseimbangan hormon dalam badan. Contohnya, ada orang sebab hormon dia tu tak berfungsi dengan baik, dia jadi tak besar. Jadi kenit. Tu jadinya orang kenit. Bukan salah dia, salah hormon dalam badan dia. Okey, ada orang terlalu tinggi. Sebab hormon ni mungkin terlebih, kan? Terlebih.
So, ketidakseimbangan hormon berlaku apabila sesuatu hormon dirembeskan secara berlebihan atau berkurangan oleh kelenjar endokrin yang ditunjukkan dalam rajah 7.2 kat sini kan. Ni awak boleh baca keadaan dalam badan kita bila berlaku tidak seimbang kadar rembesan hormon tersebut. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan hormon mungkin disebabkan oleh gaya hidup ataupun makanan yang tidak sihat ataupun pendedahan kepada sinaran berbahaya seperti sinar X yang berlebihan. Okey maknanya dia ada faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan hormon. Yang pertama, gaya hidup. Yang kedua, pemakanan yang tidak sihat. Dan yang ketiga, pendedahan kepada sinaran berbahaya seperti sinar X, seperti nuklear kan? Nuklear menghasilkan sinaran apa? Sinaran nuklear, tak ingat dah. Okay, so ini tiga benda, tiga faktor menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Boleh faham ya? So saya dah masukkan, saya dah upload nota ini dalam grup WhatsApp. Okay, dalam grup WhatsApp. So nanti saya akan minta admin untuk upload dalam dalam apa dia panggil tu? Yang satu lagi tu. Okey ya. Okey, yang satu lagi tu. Okey. Telegram. Awak selalu sebut Telegram. Awak suka Telegram kan? Okey, kita masukkan bahan ini dalam Telegram nanti lah. Alright. So saya harap awak boleh baca mungkin in advance nota-nota ini supaya kamu semua lebih bersedia untuk membincangkan ataupun untuk pengetahuan anda yang lebih mendalam lagi. Okay, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, saya harap anda akan join balik kelas untuk minggu hadapan. So selamat maju jaya, jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera.
Okey, selamat sejahtera. Sekejap cikgu sharekan skrin. Okey, semua nampak ke? Boleh cikgu? Okey, boleh. So hari ni cikgu nak sambung lagi kepada topik yang kita akan belajar iaitu bab 5 rangkaian dalam teori graf. Minggu lepas cikgu dah untuk sesi introduction di mana kita dah mengetahui apa yang ada dalam graf, apa yang perlu ada di dalam graf. Okey, jadi mari kita buat terus kepada sesi latihan kita. Okey, cikgu bagi masa. Cikgu rasa dan cikgu percaya awak semua dah belajar betul tak rangkaian dalam teori graf. Semua dah habis belajar. So, jadi untuk 1 dan 4, cikgu bagi masa dalam 3 minit. 3 minit je. Sebab ni adalah multiple choice. Cuba jawab 1 sehingga 4. Cikgu bagi masa dahulu untuk awak jawab soalan ni. Cikgu, Ya. soalan yang mana? Soalan yang ni 1 sehingga 4. Objektif. Oh. Soalan objektif yang cikgu paparkan ni. Okey. Okey. Okey, semudah ke? 1 sampai 4 dulu. Okey, Akil dah angkat tangan tu. Okey, so mari kita tengok kepada nombor 1. Nyatakan antara yang berikut yang manakah bukan item yang terdapat dalam rangkaian teori graf. A. Sisi, B. bucu, C. tepi dan D. darjah. Boleh bagi tahu jawapan dekat mesej, nanti cikgu baca. Ramai cakap A, iaitu ingatlah dalam rangkaian teori graf kita akan memerihalkan berkenaan dengan apa? Bucu, tepi dengan darjah. So jawapannya adalah
sisi. Tak ada sisi, side. Ingat, bucu ni adalah apa? Dikaitkan dengan titik tu. Good. Semua jawab A. Bucu ni adalah titik. Manakala tepi ni adalah yang menyambungkan titik ke titik. So darjah ni apa? Darjah, awak kena ingat. Darjah ni adalah 2 kali bilangan tepi. Okey, nombor 2. Tentukan berapakah jumlah tepi yang terdapat dalam rangkaian pada rajah 1. So kita ada berapa orang ni. So berapa nombor 2 ni? Tepi. Dia nak tepi. Tepi ni adalah apa? Garis. Ingatlah, garis mengaitkan 2 bucu dikenali sebagai tepi. So nombor 2 adalah C. A. Loga cakap A, 4. Ingat tepi ni apa? Garis yang, alamak, jap. Tengok balik. Nanti cikgu tulis. Ingat balik, tepi ni apa? Garis yang mengaitkan 2 bucu dikenali sebagai tepi. So bucu dekat sini kita ada berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So garisnya dari kuning ke ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapannya adalah C. Ingat, tepi ni maksudnya garis yang menyambungkan bucu tu. Tu ialah tepi. Okey, 3. Rajah 2 menunjukkan sebuah graf ganda tak terarah. Ingat graf kita ada 2 jenis, iaitu graf tak terarah dengan graf terarah. Graf tak terarah ni maksudnya P ke M boleh pergi ataupun P boleh pergi ke M. Kalau graf terarah, contohnya dia akan ada anak panah. M hanya perlu pergi ke P je. P boleh pergi ke N, P hanya boleh, N boleh pergi. Dia tak boleh patah balik. Maknanya kalau awak jumpa ada anak panah, tu ialah graf terarah. So ni adalah graf tak terarah. So hitung nilai darjah. Dia nak darjah. Darjah bagi bucu N. Ingat balik, darjah ni macam mana? Kita ada bucu. Kita ada bucu. Kita ada tepi. Dan kita ada darjah. Bucu ni titik. Tepi ni garis yang menyambungkan bucu. Darjah ni adalah apa darjah? So dekat bucu N sahaja. Dia cakap C jawapan lagi. Cuba bagi tahu. Dia cakap B. C jawapannya adalah apa? B. B iaitu 5 sahaja. Kenapa 5? Ingat, darjah ni adalah garis ataupun tepi yang menyambungkan ada berapa dekat N. Awak tengok. P ke NP. NQ ni P1. P1, 2, 3, 4, 5. So darjah dekat bucu N kita ada 5. Tu maksud darjah. Garis yang menyambungkan titik dekat bucu.
Contohnya dekat bucu M. Kita ada berapa darjah? Dekat bucu N. So tengok kita ada 1, 2, 3. Boleh. Tu dekat M lah tapi dia nak dekat N. So N ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so jawapannya adalah B lah. Okay, nombor 4. Rajah 3 menunjukkan, rajah 3 di sebelah menunjukkan graf perjalanan Hasrul melalui beberapa titik A, B, C, D dan F. So tengoklah. Di antara yang berikut, yang manakah bukan kemungkinan laluan yang boleh dilalui oleh Hasrul dari titik A ke F? Yang mana yang bukan? D. Dadu. So jawapannya kalau kita tengok nak pergi ke F. So kita boleh jadi A ke, tengok A betul tak? A dia lalu dekat C, lepas C, sekejap cikgu tunjuk anak panah So A dia lalu dekat C lalu dekat D lalu ke F, D lalu ke E, dan E boleh lalu dekat F. So A ni adalah betul. Mari kita tengok B. A lalu dekat C boleh lalu dekat D terus kepada F. Boleh? So dekat D terus ke F. So C pula adalah A ke B. Dia lalu A ke B. Lepas tu B lalu dekat C lalu ke E. Boleh? E ke F. Tengok laluan D. Dia lalu A ke B. Lepas tu B ke E. Dia lalu ada ke laluan B ke E tak? Tak ada. So jawapannya bukannya adalah D lah. Boleh. Ni senang je. Cikgu rasa semua boleh. So jawapannya adalah D. Okay, mari tengok nombor 5. Rajah 4 menunjukkan 2 subgraf G1 dan G2. Okay, so G1 ni adalah subgraf, G2, kedua-dua ni adalah subgraf. Antara rangkaian graf berikut, yang manakah merupakan hasil gabungan subgraf G1 dan G2? A, B, C, D. Yang mana merujuk kepada gabungan? Cepat. Bagi jawapan anda. Ada yang cakap A. Tengok. Yang mana gabungan? Maksudnya, subgraf ni adalah apa? Subgraf adalah bila set bucunya mesti disambungkan dengan yang tepat. Awak tengok dekat sini A, B, C, D. Yang ni A, D. Sekejap cikgu lukis. Cikgu aja tak nampak. Ni A, B, C, D. Kalau awak tengok ni A, D, E, C. So, yang manakah merupakan hasil gabungan? Bila digabungkan, kita kena pastikan bahawa A ni betul-betul kena dengan bucu A, D masuk dengan bucu D. Awak kena bayangkan bila saya ambil subgraf G2, mesti dia akan jadi dekat C ni. So, D ni disambung ke E. C tengok betul-betul masuk. Yang mana merupakan, tengok gabungannya, cikgu gabung. Graf yang digabungkan G1, G2. Yes, saya rasa D cikgu D. Yes, jawapannya adalah D.
Yang D. Kalau tengok A, bila awak letak bucu vertex A ni masuk dekat B, tak boleh lah. Dia kena pastikan bucu ni sama dengan bucu A. D sama dengan D, C sama dengan C. Macam tu, boleh? So jawapannya adalah D. Okay. Mari kita tengok nombor 6. Graf tak terarah. Ni adalah graf tak terarah. Tetapi apa ada nombor-nombor ni P ke Q 800. Nombor-nombor ni dikira apa? Siapa masih ingat? Apa ni? Ni ialah pemberat. So, rajah tak terarah, rajah 5 di bawah menunjukkan kedudukan 6 buah rumah di sebuah kawasan penempatan. Seorang pembanci bergerak dari rumah ke rumah untuk mendapat data setiap ahli isi rumah. Maksudnya PQ ni setiap rumah lah. So, P ke Q ni ialah jarak. Okey, jika pembanci itu bermula dengan rumah P, maksudnya dekat sini bermula. Okey, so kirakan jarak terdekat di mana pembanci tersebut dapat bergerak ke semua rumah. Dia nak apa? Jarak terdekat. Dekat sini awak kena cari yang mana menghasilkan jarak terpendek. Contohnya, mesti melalui ke semua rumah. Kita tengok langkah pertama. Pertama kita nak buat laluan ke mana? Contoh, kita buat P ke Q. Ingat tak terarah ni tak ada. Dia boleh jadi P ke Q, Q ke P boleh patah balik. So, cuba masing-masing kira juga. Semua nampak So, andai kata kita buat P ke Q. Boleh jadi P pergi ke Q. Q ni boleh ada pilihan sama ada nak pergi ke R atau pergi ke U. Kita try dulu pergi dekat U. And then, kita pergi U ke R. Kita pergi ke R. Lepas tu R kita pergi ke T. Lepas T kita pergi ke S. Lepas tu, adakah dia nak patah balik? Dia boleh stop dekat S lah. Sebab dah P dia bermula. Okay. So, jarak terdekat. Mari kita kira untuk P ke Q. P ke Q 830 meter tambah Q ke U ialah 500 meter tambah U ke R 460 tambah R ke T 320 tambah 240. Berapa total ni awak dapat? Berapa ratus meter? Yang kedua, lepas ni. Yang kedua, boleh jadi juga awak kena kira mana yang paling singkat. Jadi poin P akhir. Dekat sini kalau nombor 1 S dekat A akhir sebab P dia mula. Jadi dekat sini di mana pembanci tersebut dapat bergerak ke semua rumah. So P ni rumah pertama. Rumah kedua Q. Dia pergi ke U, R, S, T, S. Dia tak perlulah pergi balik ke rumah P. Boleh ke? Ada Mukris jawab 6D. So, tengok. Yang mana yang terdekat? Yang kedua, boleh jadi juga kita pergi ke mana? P ke, tengok kalau P ke Q jarak 830 meter. Kalau P ke S, 790 meter je. So, boleh jadi P ke S. Dia pergi ke rumah S dulu. Lepas tu S ke T. P pergi ke S. S pergi ke T. Lepas tu dari T, dia pergi ke R. Dekat R ni kita nak pergi ke Q dulu ke Q? U. Kita sama ada dua pilihan. Nak pergi ke Q atau U. Tengok.
Kalau dia pergi ke U 460 meter, lepas tu dia pergi ke Q 500. Sedangkan kalau dia pergi ke U dulu, tengok kalau dia pergi ke Q dulu 270 meter. Baru dia pergi ke U 500. Dekat sini kita boleh dapat jarak pendek. So R mestilah kita pergi ke Q dahulu, baru kita ambil ke U. So P ke S 790 tambah 240 tambah 320 tambah 270 tambah 500. So total. Kalau nombor 1 tu kita akan dapat 2350. Nombor 2 kita akan dapat 2120 meter. Ni 2350 meter ataupun bersamaan dengan 2.35 kilometer. Yang ni 2.12 kilometer. Ni perbandingan lain. Cuba dari Q tadi, dari R kita pergi ke U. Lepas tu U baru kita pergi ke Q. Maksudnya R ke U adalah 460. Yang ni kita ganti 460 potong tambah 500. Tengok jarak 270, 460 berbeza panjang. Maka yang terpendek adalah 2.12 kilometer. Yes, D jawapannya. Good. Semua jawab D. So jawapannya adalah D. So jarak dari P ke S, ST, R ke R, Q, U. So akan dapat 2.12 kilometer. Boleh? Okey. Mari kita tengok nombor 1. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Kita tengok bahagian A, kertas 2. Rajah 1 menunjukkan suatu graf terarah yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Syarat untuk suatu graf terarah, selain daripada dia ada anak panah, dia mempunyai gelong dan berbilang tepi. Kalau tengok graf tak terarah, ni adalah merupakan graf tak terarah. Dia tak ada gelong, dia tak ada berbilang tepi. Maksud berbilang tepi ni macam mana berbilang tepi? Berbilang tepi, dia ada lebih daripada satu tepi. Contohnya A ke C. Macam mana nak pergi? Dia boleh pergi juga. Dia ada laluan lain. Tu maksud berbilang tepi. Dia banyak. Okey. So, A senaraikan set tepi H dan bilangan tepi N, E. Bagi graf rajah 1. So, maka kita nak set tepi. So, kalau set, kita mesti ada apa? Kurungan. Kita mesti kena ada set. Yang ni. So, adalah contoh kita bermula dekat A. So, tepi. A boleh jadi A, B. Satu lagi kurungan. So, A ke B. Kita kena tengok jugalah anak panah. So, B, D. B, D. Dan, tengok ni gelong. Kalau gelong macam mana? D,
D. Cuba buat sambil-sambil tu. Nampak tak? So, D. Boleh ke D ke C? Tak boleh. Maksudnya kena tengok anak panah. So, A, C. Awak tengok. A, C. Ni tepi. A, C. Ataupun C, A. AC, CA. Sebab tengok ni graf terarah. AC, CA. B, BC. Sekejap, alamak. Cikgu besarkan sikit. Dekat sini cikgu buat. Kita buat balik. Sekejap. Kalau graf terarah, maknanya awak kena buat A, tengok dekat bucuk A. Dia boleh pergi AC. Dia boleh pergi AB. Lepas tu dekat B. Cuba tengok dekat B, dia pergi dekat mana? BD. Lepas tu lagi BC. Okay, dekat C, tengok dekat C. AC dah ada, CA. Lagi CD. And then DD. Ada lagi tak rasa-rasa? Tak ada. Tak ada. Maka tutup. Cikgu kalau graf terarah senarai sisi perlu ikut arah. Tak perlu. Contoh. Cikgu back. Contoh dekat sini graf tak terarah. Contoh graf tak terarah. Kita nak cari bilangan, bukan bilangan tepi, set tepi. Andai kata E. Untuk dekat sini kita nak mula P. So boleh jadi P pergi ke Q. P pergi ke Q. Tak ikut arahan lah. Maknanya awak tak ikut anak panah. Boleh jadi Q ke U. Ataupun Q mana lagi? QR. Tengok baris QR. Tapi bila awak dah buat QR, contoh dekat bucu R, kita ada RU, betul tak? Kita ada RU, kita ada R ke Q. Tetapi awak dah tak boleh tulis RQ. Sebab kenapa? Dah ada QR. Kalau macam yang ni, cikgu yang ni kenapa AC ada CA? Sebab kita ikut terarah. Faham ke? Macam ni AC, CA. Sebab kita ikut graf terarah. Kalau tak terarah, contoh QR. Tepi kan? QR disambung. QU. QU. Kalau dekat U lagi apa? UR. Boleh ke nak buat RU lagi satu? Dah tak boleh sebab tepi yang sama. Sama dah. RU dengan UR. So buat satu sahaja. Lepas tu RT. Faham Kalau dekat sini graf tak terarah dengan graf terarah. Okey. So maka dah siap untuk set tepi, tutup set. So satu lagi dia nak bilangan. So ni adalah A. So satu dia nak N, E. So bilangan tepi kita ada berapa? 7. Yes, 7. Boleh. So B,
Tengok B, nyatakan jarak terdekat dari A ke D. Yang mana jarak terdekat, kita nak pergi A ke D. So dekat sini, nak pergi ke D kita boleh jadi A ke B. Tengok anak panah lah. Contoh A ke B, laluan pertama A ke B, B ke D. Atau kita ada laluan kedua A ke C, lepas tu terus C ke D. Kita tengok yang mana paling terdekat. Ada laluan lain tak? Boleh jadi juga A ke B, B ke C, C ke D. Yang ni confirm panjang lah, yang terpanjang. Dia nak jarak yang terdekat. Kita buat perbandingan. A ke B 5.5 cm. B ke D tambah 5.5 cm. So dapat berapa? 5.5 tambah 5. 11 cm. 11 cm. Adam jawab A ke C. Yang tengok A ke C 4.5 je. Pilih je terus. Sama ada kita nak 4.5 ke 5.5. Kita ambil 5.5. So tengok. Macam ni 4.5 tambah dengan 6 cm. Kita dapat 10.5 cm. So cara ataupun laluan yang kedua kita akan dapat 10.5 cm. Yang ni lah jawapan kita. Boleh? Okey, mari kita tengok kepada soalan yang kedua. Sorry. Okey, merlimau adalah M, alur gajah adalah A, dan bandar hilir adalah B. Adalah 3 buah bandar dan setiap bandar dihubungkan oleh jalan raya yang jaraknya tidak sama. Okey, jadual 2 menunjukkan tempoh masa jarak perjalanan suatu bandar ke bandar lain. Kalau merlimau ke Alur Gajah 57 minit, merlimau ke bandar hilir 1/2 jam. So bersamaan dengan berapa minit 1/2 jam? 1/2 jam, setengah jam, iaitu 30 minit. 30 minit. Okey, Alur Gajah ke bandar hilir 43 minit. So nyatakan A situasi di dalam bentuk graf. Maksudnya dia nak kita buat dalam bentuk graf merlimau ke Alur Gajah, merlimau ke bandar hilir, Alur Gajah ke bandar hilir. So kita buat merlimau. Merlimau ni ialah huruf apa? M. So merlimau dekat sini. So kita buat titik. Jadi merlimau ke Alur Gajah G. So merlimau ke bandar hilir. Boleh tarik ke atas ke. So ni ialah bandar hilir B. Sorry, Alur Gajah ialah A. Cikgu pergi buat pandai-pandai je GA. Dia dah bagi tahu. So Alur Gajah ke bandar hilir state. Dah dapat, ni ialah untuk bentuk graf. Okey, dah siap untuk 2A. Okey, B. Tengok tempoh. Kita jangan lupalah letakkan pemberat. M ke B bandar hilir 30 minit. Bukan meter, minit nanti awak panjangkan buat minit. Ini cikgu kecilkan. You all nampak tak? Nanti cikgu besarkan lah. Cikgu buat macam ni.
Jadi limit sikit, terbatas sikit untuk kita buat ni. So B bandar Alur Gajah ke Bandar Hilir masanya 43 minit. Okey, Merlimau ke Alur Gajah 57 minit. Sama je lah. Kalau Alur Gajah ke Merlimau 57 minit, Merlimau ke Alur Gajah 57 minit. Ni graf tak terarah. Graf simple sahaja. So jadi B, tempoh masa, kita nak jawab B. Tempoh masa dalam perjalanan dari Merlimau ke Alur Gajah, dia nak nyatakan tempoh masa dari Merlimau ke Alur Gajah. Dari Merlimau ke Alur Gajah, kemudian ke Bandar Hilir dan seterusnya kembali ke Merlimau semula. So nyatakan jawapan dalam jam dan minit. Okey. Cuba try jawab. Macam mana kita nak cari tu? Maksudnya cikgu bagi masa. Cuba you all try jawab yang B ni. Dapat jawapan, tulis dekat message.